Hello everyone. So in today's video, we're going to learn chapter 4 conics. Our lesson objective today is to determine the equation of the ellipse with center HK and foci H plus minus CK or HK plus minus C. So kita akan masuk subtopik ellipse di mana ellipse ni adalah when a plane intersects a double napped cone and is neither parallel nor perpendicular to the base of the cone. So, ellipse ni adalah satu conic section di mana dia terjadi apabila satu plane intersect dengan double napped cone dan dia ni tak parallel ataupun tak perpendicular dengan base of the cone. So, dia macam sengit sajalah macam tu. Macam ni kalau awak tengok ni kan. So, ini adalah double napped cone dan ini adalah plane. Kemudian dia intersect dengan this cone dan kita hasil dia dapat ni dia macam sengit. Dia tak parallel dan dia juga tak perpendicular dengan base of the cone. So dia macam sengit sikit. Dia bentuk dia kalau kita besarkan ni jadi macam ni lah. Macam telur macam tu. Okay. An ellipse is the set of points in a plane where the sum of whose distance from two fixed points F1 and F2 is a constant. So, ellipse ni sebenarnya dia adalah satu set point dalam plane di mana hasil tambah distance di antara dua fixed point adalah constant. Okay. Contohnya kalau awak tengok dekat sini, let's say this one is my point pertama. Kemudian dia punya jarak di antara foci, okay, jarak di antara foci yang pertama dengan jarak di antara foci yang kedua, okay. So hasil tambah mereka berdua ni dia akan menghasilkan satu constant dan hasil dia tu sama dengan ada lagi satu point. Kalau awak tengok distance di antara foci pertama dengan foci kedua bila ditambah sama je nanti. Okay, kalau kita tengok dekat sini lah kan. 17/5 campur dengan 33/5. So, kita dapat dekat sini sebenarnya 50/5 which is equals to 10. Kalau kita tengok pula point kedua, 29/5 campur dengan 21/5. Kita dapat sini jawapannya adalah 50/5 which is sama dengan 10. So kalau kamu tengok dekat sini, setiap point yang dekat dalam ellipse ini kan, kalau awak kira jarak daripada point pertama dengan foci dan jarak point pertama dengan foci yang kedua, kalau kamu tambahkan mereka dia akan dapat jawapan dia sama. Okay, which is ni 10, ni pun 10. So itu adalah ellipse. Okay. Every ellipse has two axes of symmetry. The longer axis is called major axis and the shorter axis is called the minor axis. So, setiap ellipse akan ada dua axis of symmetry yang dikenali sebagai major ataupun minor. So, yang paling panjang kita namakan dia sebagai major axis, yang paling pendek kita namakan dia sebagai minor axis. Each endpoint of the major axis is the vertex of the ellipse, and each endpoint on the minor axis is a co-vertex of the ellipse. So, kalau setiap point dekat major axis itu, kita namakan dia sebagai vertex. Tapi, kalau dia point yang untuk minor axis ni, kita namakan dia sebagai co-vertex. So, kalau soalan nak cari vertex, so actually kita kena cari endpoint untuk major axis of the ellipse. The center of an ellipse is the midpoint of both the major and minor axis. So, center dia actually adalah midpoint di antara major dan juga minor axis. Okay. The foci always lie on the major axis and the sum of the distance from the foci to any point on the ellipse is greater than the distance between the foci. Kalau kita tengok dekat sini, daripada kenyataan yang kita baca tadi tu, sebenarnya kita boleh formkan dia menjadi satu equation. Okay? Cumanya dekat sini, equation itu tidak diderivekan untuk kamu lah. Kita tengok dekat sini, standard form of the equation of an ellipse with center HK adalah x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equals to 1. Okay, so ini adalah standard form dia. Alright.
Daripada sini pula, kita kan ada nilai A dengan nilai B. Okey, dekat sini kan kita constant je tau. Nilai A atas dia mesti X. Nilai B atas dia mesti Y. Okey, ni memang dah constant dah. Okay. Dan kalau daripada sini, kita akan nampak sekiranya A ni lebih besar daripada B, okey, nilai A ni lagi besar daripada B, dia adalah laying down. Telur yang tengah baring. Kalau dia B greater than A, maksudnya dia adalah stand up. Telur yang berdiri. Macam tu. Alright, so daripada sini, kalau kita tengok lah kan, okay, so pergi balik kat sini. Okay. Actually, dia punya gambar dia, lukisan dia, okay, dia mesti bentuk telur macam ni, okay, dia bujur macam ni. Kemudian dekat hujung ini, kalau ini adalah major axis dia, ni yang paling besar, so kat sini adalah vertex. So sepanjang kat vertex ni, mesti akan ada center, mesti ada focus. Okay, alright. Kemudian yang pendek ini, yang axis yang pendek ini, minor axis, dia punya endpoint ni kita panggil dia sebagai co-vertex. So kalau kita tengok dekat sini, description dekat sini, okay, kalau lah A ni lagi besar daripada B, maksudnya A tu adalah major axis. So this is my vertex, this is my vertex, this is minor vertex. Daripada center pergi ke vertex, kita namakan dia sebagai A, minor kan. So dia akan duduk sini sebagai length of B lah. Di sini kan fokus. So daripada center pergi ke fokus, dia adalah nilai C. Okay, so kalau kita tengok sini macam mana nak dapatkan nilai C, actually dia adalah C squared is equals to A squared minus B squared. Maksudnya dia mesti yang besar tolak kecil. So kat sini kita tahu nilai A lagi besar, so that's why lah A squared tolak B squared. So kalau kita tengok kat stand up ini, dia gambar raja dia sama je. Kalau dia adalah B greater than A, kita akan tengok B lagi besar kan, so B adalah major. So major axis. So daripada center pergi ke vertex adalah nilai B sebab yang tu paling besar. Daripada center pergi ke minor vertex adalah A. Center ke foci dia adalah C. So kalau kita tengok sini, nak dapatkan nilai C, dia adalah C squared sama dengan B squared tolak A squared. Sebab B lagi besar daripada A. Okay, kemudian kita tengok major axis dia adalah Y is equals to K. So kalau dia nak cari major axis, maksudnya dia nak cari equation of the major axis, which is kita tahu ni dia punya equation adalah Y is equals to K. Ni untuk A greater than B. Kalau untuk B greater than A, major axis dia adalah X equals to H. Okay. Kemudian major vertex. So untuk major vertex, so kalau dia bagi kat sini, dia adalah H plus minus AK for A greater than B. For B greater than A, major vertex dia adalah HK plus minus B. So dekat sini kan, awak tak perlu hafal pun benda ini tau. So just hafal sahaja dia punya gambar raja. Okay, kenapa tahu? Sebab daripada gambar raja ni baru awak terhafal sendiri actually. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, sini adalah major vertex ataupun ni adalah vertex kita lah. So daripada sini, saya tahu ini pun vertex. So ni V1, ni V2 let's say lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jarak di antara V1 dengan center adalah A. So kalau saya nak cari koordinat dia untuk V1 ini, so center adalah HK So kita tahu je lah, koordinat yang berubah dekat sini adalah koordinat X. Sebab itulah kat sini jadi H plus minus A. Okay. Tu untuk A greater than B. So kalau untuk B greater than A, so kalau awak tengok dekat sini juga, ini vertex. So let's say ni adalah V2, ini adalah V1. So kalau kamu tengok dekat sini, daripada center pergi, center adalah HK. So daripada center ini, nak pergi ke vertex V1 tu, jarak dia adalah B. Okay. So kita tahu dekat sini, koordinat yang berubah adalah Y koordinat. H2 stay saja. So that's why dekat sini, dia jadi H, K plus minus B. So hanya hafal gambar raja. Tak perlu nak hafal dia punya description kat sini. Tapi kalau awak nak hafal pun tak ada masalah. Dan macam nak cari foci, so sama juga. Foci tu dia ikutlah kalau major vertex dia X koordinat berubah, jadi foci pun X koordinat berubah. Cumanya dia berubah dengan nilai C. Okay, kalau vertex dia berubah dengan nilai A. Untuk A greater than B. So untuk B greater than A, foci dia HK plus minus C, di mana dia sama macam vertex juga. So vertex pun yang berubah adalah Y koordinat, foci pun berubah yang adalah Y koordinat jugalah. Cumanya foci berubah disebabkan C. Okay. Kemudian nak cari length of major axis. So nak cari jarak of major axis ataupun distance antara dua vertex ni lah kan. So ni adalah jarak dia. So nak cari jarak ni sebenarnya dia cari 2A untuk A greater than B. Untuk B greater than A, so dia jadi 2 darab
B.